Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth untuk subjek Matematik Tahun 5. Hari ini kita dalam tajuk Masa dan Waktu, dan kemahiran yang murid akan belajar pada hari ini adalah penambahan masa dan waktu melibatkan pecahan. Baiklah, kita akan lihat apa itu standard pembelajaran yang murid perlu untuk belajar pada hari ini. Pada hari ini, murid boleh 4.3.1 menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak masa melibatkan pecahan. Hari ini kita akan membuat pecahan dalam tambah jam ke minit, hari ke jam, tahun ke bulan, dekad ke tahun, abad ke dekad, abad ke tahun, tanpa dan dengan melibatkan penukaran unit. Kita akan lihat semula apakah rumus masa yang telah murid belajar dalam pembelajaran yang lepas, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 dekad sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 10 dekad, dan yang terakhir 1 abad sama dengan 100 tahun. Untuk 6 rumus masa ini, cikgu harap murid dapat hafal dan dapat menggunakannya balik semasa murid buat penambahan melibatkan masa. Sebelum murid membuat tambah dan tolak melibatkan masa dalam pecahan, terlebih dahulu murid kena faham konsep tambah dan tolak melibatkan pecahan. Sekiranya pecahan melibatkan penyebut yang sama, sekiranya murid nampak sini penyebut dia adalah sama, dan murid boleh tambah terus pengangka dengan pengangka, iaitu 1 tambah 1 per 5 yang akan menjadi jawapan 2 per 5. Jadi untuk penyebut yang sama, murid boleh ingat, murid boleh tambah atau tolak terus. Okey, kita boleh buat secara terus. Untuk penyebut yang tak sama, kalau murid nampak di sini, ia adalah 1 per 2 tambah 1 per 3. Kalau contoh dalam kes yang ini, murid perlu jadikan penyebut ini sama. Okey, kita kena jadikan satu penyebut yang sama, iaitu kita perlu darab dengan penyebut 3 kat sini, dan yang ini darab penyebut 2. Ini akan membawa jawapan 3 per 6 tambah dengan 2 per 6. Jadi bila penyebut dia dah jadi sama, barulah kita akan tambah pengangka dengan pengangka, iaitu 3 tambah 2 akan jadi 5 per 6. Jadi untuk penyebut yang tak sama, murid kena ingat kita perlu cari satu penyebut yang sama, dan barulah murid boleh tambah dan tolak dalam pecahan. Untuk soalan 1, penambahan melibatkan pecahan. Kita nampak soalan di sini, iaitu 1 per 2 jam tambah 1 per 10 jam sama dengan berapa jam. Jadi kita nampak di sini unit adalah jam dengan jam, dan jawapan pun dalam jam. Jadi soalan ini tidak melibatkan penukaran unit. Jadi murid tak payah risau penukaran unit kat sini. Cuma kita kena tengok pecahan kat sini adalah 1 per 2 tambah dengan 1 per 10. Jadi ini adalah penyebut tak sama. Untuk penyebut yang tak sama, murid kena cari satu penyebut yang sama di antara penyebut 2 dengan penyebut 10. Kalau kita nampak di sini, untuk cari penyebut yang sama, sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10, dan sifir 10 ialah 10, 20, 30 dan seterusnya. Jadi kita nampak di sini angka 10 ini wujud di dua-dua sifir. Maksudnya ini adalah penyebut yang sama di mana kita boleh guna. Jadi untuk penyebut 2 nak dapat 10, dia kena darab dengan 5. Atas pun kena darab dengan 5. Jadi kita boleh tulis kat sini 5 per 2 darab 5 adalah 10 jam tambah 1 per 10 jam.
Yang 1/10 ini tak payah darab sebab dia adalah nombor pertama. Jadi kalau kita darab pun darab 1 darab 1 di atas. Ia akan membawa 1/10 jam juga. Jadi di sini kita nampak penyebut ni dah jadi sama. Barulah murid akan tambah pengangka dengan pengangka. Jadi 5 tambah 1 akan membawa jawapan 6/10 jam. Okey, jadi jawapan kita adalah 6/10 jam. Untuk soalan 2, penambahan melibatkan pecahan juga, tapi di sini kita nampak unitnya adalah 4 hari 20 jam tambah 5/8 hari dan jawapan kena nyata dalam hari dengan jam. Jadi kalau hari dengan jam, kita lihat di sini ia akan melibatkan rumus 1 hari sama dengan 24 jam. Oleh sebab soalan ni melibatkan 2 unit iaitu hari dengan jam, jadi kita boleh buat dalam bentuk lazim mengikut rumah unit iaitu hari dan jam. Okey, 4 hari 20 jam. Untuk 5/8 hari ini kita boleh tukar ke dalam unit jam. Sebab 5/8 hari ini tidak cukup 1 hari. Jadi 5/8 hari sama dengan berapa jam? Kemahiran ini murid telah belajar dalam bab yang lepas iaitu melibatkan penukaran unit daripada hari ke jam. Jadi bila penukaran unit melibatkan hari ke jam, murid kena guna rumus 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi di sini adalah darab 24 iaitu 5/8 darab dengan 24. Murid masih ingat tak sistem potong kat sini? Ya, kita akan potong 8 dengan 24 bahagi dengan sifir 8. 8 bahagi 8 adalah 1, 24 bahagi 8 adalah 3. Kemudian 5 akan darab dengan 3 sama dengan 15. Bawah adalah tinggal 1. Bila tinggal 1, maksud dia 1 ini tak ada nilai. Jawapannya akan jadi 15 jam. Jadi 5/8 sama dengan 15 jam. Setelah murid dah dapat, murid boleh letaklah 15 jam di dalam rumah jam dan kita akan tambah. Sifar tambah 5, 5, 2 tambah 1, 3 dan di sini adalah 4. Kalau kita lihat di sini, 35 ini telah lebih sebab 1 hari adalah sama dengan 24 jam. Jadi sebenarnya kita boleh tukar di sini kepada hari. Okey, sebab dia telah lebih. Jadi bila kita nak tukar, kita kena tolak 24 sebab 1 hari sama dengan 24 jam dan kita tambah 1 kat sini. Ini akan mendapat jawapannya 5 tolak 4, 1, 3 tolak 2, 1, 4 tambah 1 adalah 5. Jadi jawapan sebenarnya adalah sama dengan 5 hari 11 jam. Jadi murid kena ingat apabila jawapan anda telah melebih, telah lebih daripada rumus, murid kena tukar, tukar, iaitu kita akan ikut pada rumus. Untuk soalan 3, penambahan melibatkan pecahan, ia melibatkan unit abad dengan dekad. Kalau kita nampak di sini 2/45 abad tambah 8 abad 7 dekad, jawapannya nak adalah abad dengan dekad. Rumus yang akan digunakan di sini adalah 1 abad sama dengan 10 dekad. Sama juga di sini, sekiranya kita melibatkan abad dan dekad, jadi murid akan gunakan bentuk lazim melibatkan 2 unit, iaitu abad dan dekad. Untuk pecahan di depan, kita nampak 2/45 abad. Jadi 2/45 abad, bagaimana kita nak tulis di dalam bentuk lazim mengikut unit. Kalau kita nampak di sini, 2/45 sebenarnya adalah sama dengan 2 tambah 4/5. Ataupun 2 abad tambah dengan 4/5 abad. Jadi kita nampak di sini kita dah pecah, ia akan jadi 2 abad
tambah 4/5 ini sebab dia tak cukup 1 abad. Jadi kita perlu tukar kepada dekad, iaitu 4/5 abad kena tukar menjadi berapa dekad. Kalau kita menggunakan rumus kat sini, 1 abad kena sama dengan 10 dekad. Jadi abad nak tukar ke dekad kena darab 10, iaitu 4/5 akan darab 10. Jadi di sini kita akan gunakan sistem potong 5 dengan 10. 5 bahagi 5 adalah 1. 10 bahagi 5 adalah 2. Jadi dah habis, murid terus ambil 4 darab dengan 2. 4 darab 2 adalah sama dengan 8. Jadi 4/5 sebenarnya adalah sama dengan 8 dekad. Jadi kita boleh tulis kat sini 4/5 adalah sama dengan 8 dekad. Setelah kita dapat di sini, kita boleh letak di dalam bentuk lazim melibatkan unit, iaitu 2 abad 8 dekad. Cikgu letak 8 di belakang sebab ini adalah untuk rumah pul dan ini adalah untuk rumah sah. Seterusnya kita lihat balik soalan kita, tambah dengan 8 abad 7 dekad. 8 abad 7 dekad. Jadi murid akan buat tambah kat sini. 8 tambah 7 adalah 15. Okey, 2 tambah 8 adalah 10. Jadi sekiranya murid lihat di sini, 15 ini sudah lebih. Okey, sebab 1 abad nak pergi ke dekad adalah 10. Jadi 15 ni sebenarnya boleh tolak 10 dan kita akan tukar ke unit abad, tambah 1 abad. Ini akan mendapat jawapan 5 tolak 0, 5. 1 tolak 1 adalah sifar. Dan di sini adalah sifar tambah 1 adalah 1. Dan di sini adalah 1. Okey, jadi ini akan membawa jawapan 11 abad 5 dekad. Okey, 11 abad 5 dekad.